Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya sang ayah berkorban raga. Alamak, sedihnya. Subhanallah Zahra. Tiba-tiba nak menyanyi ni sebab apa tau? Sebab untuk segmen dari Faris Syariah ni, kita nak bincangkan tentang tajuknya kasih yang terpinggir. Sambunglah. Sambung. Wah, I dengar you menyanyi, I rasa jarang tahu, rasa ke hati hari ni rasa. Tuan Faisal? Tak tahulah, saya rasa macam sebab rasa nak balik nak jumpa mak dengan ayah dah. Oh, pentingnya lagu ni. Aduh. Kita bersama Tuan Faisal Nurdin untuk segmen Faris Syariah hari ini. Biasanya sebelum ini kita berbicara mengenai isu keluarga, isu anak, isu suami isteri. Tapi kita terlepas pandang juga isu mengenai ibu bapa. Yeah. Dan hari ini kita nak berikan fokus kepada hak ibu bapa itu sendiri. Tuan Faisal, secara mukadimahnya saya serahkan kepada tuan yang lebih layak lah untuk bercerita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton di luar, Syahril dengan Zahra. Saya pertama kali dengar live dan betul lah Zahra, sampai ke lubuk hati tu ya. Apatah lagi tajuk kita hari ini berkenaan dengan tanggungjawab anak kepada mak ayah kan, ibu bapa. Termasuklah yang diertikan sebagai nafkah kepada ibu bapa kan. Betul dah Syaril. Kadang-kadang kita ni bila dah berkeluarga kan, anak-anak ni bila dah belajar, kemudian berjaya, kemudian ada keluarga sendiri, kadang-kadang kita terlepas pandang, terlupa. Al-maklumlah mungkin kita lihat mak ayah kita tu, kita rasa dia dah boleh berdikari disebabkan faktor usia dan sebagainya. Cumanya dalam perkara ini sebenarnya yang kita terlepas pandang, mak ayah pun ada hak dia yang perlu kita tunaikan sebagai anak ya. Dalam perkara ni saya rasa eloklah kalau saya mulakan dengan menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ni ya, hendaklah kamu menyembah aku, yakni Allah ya. Kamu kena menyembah aku ni, tak boleh sembah selain daripada aku, dan kamu kenalah berbuat baik kepada ibu bapa. Tengok ya, cantik ya, Allah letakkan pertama kena sembah dia sebagai selaku pencipta, dan orang yang nombor dua ni, pihak yang kedua yang perlu kita jaga hatinya, perasaannya, segala-galanya adalah mak ayah kita. Tingginya makam ibu dan ayah ni diletakkan oleh Allah Subhanahu Taala di dalam Al-Quran. Baik, ini dalam perkara ini perlu kita ingat juga, sebab itu para fuqaha dia diceritakan bahawanya selain kita berbincang nafkah seorang suami kepada isteri, nafkah suami kepada ayah kepada anak-anak kan, tanggungjawab sampai banyaknya kes di mahkamah, tapi rupa-rupanya tidak dilupakan oleh para fuqaha dan ulama ni tanggungjawab anak untuk memberi nafkah kepada mak ayah. Di waktu bila kita kena bagi kepada mak ayah ni, dan bagaimana pula keadaannya? Adakah ada peruntukan undang-undang yang mengawal berkenaan perkara ni dalam negara kita? Ini perkara-perkara yang saya rasa jarang orang tahu ya. Orang semua tahu wajib anak, apatah lagi anak lelaki ni katanya kan, wajib menjaga mak ayah dan sebagainya. Tapi yang jarang masyarakat kita tahu ni, rupa-rupanya ada peruntukan perundangan, ada hak yang boleh dilindungi, ada di dalam negara kita ini untuk melindungi mak ayah kita ni, apatah lagi mereka ni dalam keadaan yang miskin, tidak sihat, apa itu, yang kurang berkemampuan ya, yang perlukan kepada anak-anak untuk membantu untuk kelangsungan hidup dia. Itulah mukadimahnya. Allah. Tapi sudah boleh berbicara. Tapi Tuan Faisal orang kata masih berkenaan dengan akta untuk kita melindungi warga tua ini sendiri. Dia tidak diperincikan. Orang kata masih menggunakan pakai undang-undang kata Akta Keganasan Rumah Tangga itu sendiri, Akta 521 itu. Tapi dia tidak diperincikan. Mungkin bukan dari segi kita lihat penderaan secara fizikal atau pengabaian itu, tapi penderaan emosi tu psikologi bagaimana? Baik ya, Zahra ya. Itu adalah berkenaan dengan kalau ada isu penderaan anak-anak. Yang saya nak fokuskan pada hari ini adalah dari segi tanggungjawab anak memberi nafkah ya. Nafkah daripada furuk kepada usul. Usul ni mak ayah, datuk nenek. Furuk ni anak-anak lah ya. Nah, biasanya daripada nafkah usul kepada furuk ya. Baik. Yang menjadi kerisauan saya adalah dalam perkara ini kita lihat jumlah warga
yang dipanggil generasi warga emas ni yang mendiami rumah-rumah rumah orang tua ni semakin banyak ya, semakin ramai dan sebagainya. Bila saya pernah jugalah 2-3 kali membuat program ke rumah-rumah orang tua ni waktu bulan puasa dan sebagainya. Bila kita tanya, rupa-rupanya mereka ni ada anak. Ada anak dan sebagainya. Tetapi wallahu alam atas sebab yang kita tak tahu dihantar mak ayah ni ke rumah warga tua. Kemudian terus tak pernah ada kunjungan dan sebagainya. Tinggal begitu sampailah ada sebahagiannya yang meninggal dunia. Itu memang saya sendiri akui sebab kami pun terlibat di rumah orang tua tu. Jadi dalam perkara ini kita sebagai anak kita kena ingat ya, memang orang kata sekecil-kecil tanggungjawab kita adalah untuk menjaga orang kata hati, perasaan dia dengan cara kadang-kadang kita telefon kan, telefon. Kalau tak sempat kan jauh, macam kita kerja di Kuala Lumpur, mak ayah kita di Kelantan, di Kedah, di Perak sana, nak balik ambil masa, nak ambil cuti, selalu sangat cuti kan majikan marah dan sebagainya. Tapi sekecil-kecilnya adalah kita membuat panggilan telefon selalu sekerap yang mungkin. Keduanya dari segi wang ringgit. Ini anak-anak terlepas pandang ya. Ini kewajipan ni ya, kewajipan ya. Apatah lagi dalam keadaan mak ayah kita tu memang dalam keadaan memang dia tak mampu. Tak mampu, dah tak ada kerja, kesihatan dia uzur, ya. Memang dia bergantung harap kepada anak-anak. Sebab itu pepatah Melayu ada mengatakan, mak dengan ayah ni boleh membesarkan anak-anak sampai 10 orang, tapi belum tentu anak yang 10 tu boleh menjaga ataupun anak-anak yang subhanallah macam dalam gambar kan, saya tak sanggup ya. Alhamdulillah saya direzekikan oleh Allah SWT, mak ayah saya masih lagi hidup ke hari ini ya. Jadi bagi kita yang ada mak ayah ni yang masih hidup, kita kena orang kata tunaikan hak mereka ya. Kadang-kadang mak bapak ni ya, Zahra dengan Syahril dia tak perlu wang ringgit pun. Sebabnya kadang-kadang mereka ni dah ada pencen, rumah dah ada, kereta dah ada, kebun adalah sedikit dan sebagainya, ada hasil kebun dan sebagainya. Dia tak ada hutang dah di peringkat tu. Cuma yang mereka biasa kecil hati, rasa macam ada merajuk sikit. Sebab anak-anak ni jarang. Dulunya kita lah belai dia, pampersnya kita tukarkan. Tapi bila mereka dah bekerja, bila dah berkeluarga, bukan perlu nak suruh mereka balik ke sekali selalu. Nak harap telefon seminggu sekali pun kadang-kadang susah. Jadi mak ayah ni kita sebagai anak kita kena jaga ya. Cumanya dalam perkara ini bagi mak ayah yang betul-betul perlukan bantuan kewangan daripada anak-anak, sakit dan sebagainya memang perlu kan, dan anak-anak semua buat dek saja, tak nak buat apa-apa. Boleh sebenarnya perkara ini dibawa ke mahkamah ya, terutama di mahkamah syariah untuk dapatkan perintah daripada mahkamah mengarahkan anak-anak ni untuk menunaikan tanggungjawab mereka dengan memberi duit dan sebagainya. Dengan syarat pertama si anak tu memang berkemampuan lah. Tapi kalau anak tu pun jenis miskin, fakir, tak cukup makan, banyak utang pun susah lah ya. Jadi dalam keadaan begitu dibenarkan oleh hukum syarak dan perundangan dalam negara ni. Boleh. Cuma dilemanya ya Zahra dengan Syahril, bila hair anak beranak ni dibawa ke mahkamah ni macam tak cantik kan, macam orang kita ni macam persepsi negatif apa ni anak beranak beraduh sampai bawa ke mahkamah. Itulah punca dan sebab kenapa tak banyak kes begini dibawa ke mahkamah. Kes terlindung juga jadi kalau ada pun saya ingat dalam 1-2 saja kadang saya baca-baca dalam jurnal hukum, memang tak banyak. Sebab saya tak fikir mak ayah ni dia marah macam mana pun dia tak suka anak macam mana dia sanggup nak bawa kes ke mahkamah ya. Sebab dia kata itu adalah darah daging dia. Dia akan cuba merasionalkan. Mungkin anak aku ni banyak tanggungan, mungkin anak aku ni banyak hutang dan sebagainya. Jadi cubalah aku carilah. Sampai saya pernah cerita ada mak ayah ni terpaksa meminta sedekah ya. Nauzubillah min zalik ya. Ini dalam perkara yang kita kena elaklah sebagai seorang anak ya. Sebagai peringatan untuk diri saya juga dan juga penonton di luar yang mempunyai kata masalah dan juga pengalaman yang sama. Cumanya tuan, kalau di pihak anak yang betul-betul mampu, bila dia hantar mak bapak dia ke rumah kebajikan sebagai contoh, dan bila mak ayah ini filekan ke mahkamah syariah, sampai tahap mana hukuman ataupun ialah perkara boleh diputuskan oleh mahkamah supaya keadilan untuk si bapa dan ibu ni? Okey, dalam perkara ni peruntukan yang ada di dalam mahkamah syariah setakat ini setakat ini adalah berkenaan dengan peruntukan nafkah.
nafkah, di bawah nafkah. Jadi maknanya dia boleh mengarahkan, mahkamah boleh mengarahkan si anak ni bayar nafkah bulan-bulan lah sebagai contoh kepada mak ayah tadi, berapa jumlahnya dan sebagainya. Boleh sampai ke peringkat tu. Tetapi kalau nak mengarahkan anak itu untuk buat sesuatu yang berlainan daripada apa yang diperuntukkan oleh undang-undang, itu mengikut budi bicara hakim dan sebagai jauh mana hakim tu berani untuk membuat keputusan yang lain ya. Pada saya tak ada masalah. Sebagai contoh, kalau hakim letakkan perintah agar anak itu kembali taat kepada mak ayah, saya rasa tak ada masalah. Sebab itu perkara yang dituntut dalam agama ataupun mengarahkan anak-anak supaya jaga mak ayah ni. Tapi dalam perkara ini kita perlu lihat juga ya Syaril. Saya tidaklah melihat rumah kebajikan ataupun rumah orang tua tu negatif sentiasa. Tetapi ada juga positifnya. Kalau saya lihat ada setengah tempat dia macam rumah orang hak jaga orang tua ni, dia punya jadual tu cantik. Ada kelas mengaji, ada kelas tazkirahnya, ada waktu doktor datang melawat, cek darah dan sebagainya. Kemudian waktu cuti dibawa balik pula mak ayah ni, bawa balik macam sekolah asrama. Jadi saya ingat mungkin dalam perkara ini isu lain lah ya. Ini bukan isu perundangan ya. Mungkin ada waktu saya fikir ada mak ayah yang dia rasa kalau duduk di kampung seorang-seorang pun dia mungkin takut, dah tak ada siapa-siapa, anak-anak jauh semua kan. Mungkin bila diletakkan di asrama yang baik-baik ni, yang teratur makanannya, bersih, mungkin boleh. Tapi saya terasa tak banyak lagi yang sebegitu. Cumanya persoalan Syaril tadi hanya berkenaan dengan nafkah sahaja. Okay. Kita ada pemanggil puan, lama menunggu. Hello, Assalamualaikum. Dari Bangi katanya. Hello. Waalaikumsalam. Selamat pagi Masya. Selamat pagi. Selamat pagi Puan Nurzian dari Bangi. Nurazian. Baik Puan. Apa soalannya Puan? Saya nak bertanya mengenai tanggungjawab seorang anak perempuan yang dah berkahwin dan tak bekerja terhadap ibu bapa dia. Baik. Jelas. Itu saja Puan. Okey, baik, terima kasih. Tanggungjawab kalau mak ayah tu 7 orang semua perempuan tapi kaya-kaya. Dia macam mana pula boleh ke? Okey, situasi Puan Azian ni sama macam saya. Anak saya setakat ni Allah takdir tak ada 10 lagi. 2 orang baru, dua puteri, belum ada putera lagi. Baik, dalam keadaan begini, ya kita sedia maklum ya. Biasanya orang perempuan, anak perempuan ni dia akan tertanya, saya dah berkahwin, walhal tanggungjawab memberi nafkah ni adalah tanggungjawab anak lelaki. Apatah lagi anak lelaki ni kalau ikut hukum faraidnya dari segi harta dia akan dapat lebih kan. Itulah persoalan-persoalan yang sentiasa bermain ya. Apatah lagi dalam keadaan seperti Puan Nur Azian tadi, dia tak bekerja, tak ada pendapatan, memang bergantung sepenuhnya kepada suami. Okey, tanggungjawab memberi nafkah ni untuk mak ayah ni sebenarnya adalah diwajibkan kepada anak lelaki. Tetapi kalau anak lelaki tadi tak berkemampuan, tidak ada masalah ya, tak berdosa. Jadi kalau ada anak perempuan yang lain pula yang ada kemampuan, ditambah pula suami dia menggalakkan, bantulah. Saya tengok abang you tu memang tak mampu kerjanya, anaknya ramai, kita bantu. Ini kita punya pahala saham akhirat. Cuma dalam kes Puan Nur Azian tadi, bila dia tak bekerja, dia hanya bergantung kepada suami saja pendapatan, maka tidak adalah tanggungjawab dia dari segi wang ringgit tu. Melainkan kalau suami dia kata, saya buat lakonan sikit ya. Noh, ni ada duit bonus lebih sikit, abang bagi kat Noh. Terpulanglah Noh nak buat apa-apa. Eloknya kita mungkinlah untuk pembelanjaan rumah dan sebagainya. Mungkin kita boleh gunakan bang, saya nak tambahkan pahala abang ni. Boleh tak saya ambil sedikit, saya bagi kat mak ayah saya. Kalaulah kita gunakan ayat begitu, saya rasa tak ada suami yang kata, pergilah buat nak tambah pahala. Saham kan kita? Tak ada masalah. Jadi cumanya Puan Noh tadi punya soalan, adakah macam mana kedudukan dia ni? Dia tak ada pendapatan. Boleh ke adakah saya ni bersalah? Dalam perkara tidak. Sebab pertama dia punya syarat mak ayah tu tak berkemampuan, memang perlukan duit. Yang kedua anak tadi mampu. Kalau anak tu tak mampu macam Puan Noh tu, tak adalah dipanggil tanggungjawab dari segi hukum syaraknya. Tapi dalam perkara ni saya ingat Puan Noh ataupun mereka yang ada sama macam Puan Noh ni yang suri rumah sebelum masa, kita gunakan ruang yang ada tu. Kalau mak ayah kita hidup, selalulah kita berhubungan, telefon, tanya makan minumnya dan sebagainya. Sebab si suami dan anak lelaki ni sibuk bekerja, mungkin keterbatasan
batasan waktu nak menghubungi. Mungkin anak-anak perempuan ni ada masa, saya faham, si rumah ni pun sibuk sebenarnya ya. Tapi mungkin ada masa-masa senggang sambil-sambil tengok sinetron tu dan sebagainya. Boleh telefon mak, saya tak sukalah cerita sinetron ni. Sebab mak kita pun kadang-kadang tengok sinetron juga. Boleh kita berbual. Kadang-kadang layanan sebegitu boleh melebihi daripada wang ringgit. Betul tak Zahra? Betul. Tuan, terima kasih banyak-banyak. Ini saja ruang yang kita ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cuma yang terakhir lah sedikit. Dalam perkara ni saya baru teringat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keredaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada ibu bapa punya keredaan dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa. Jadi sementara mak ayah kita ni hidup, jaga, hormati, sayangi mereka betul-betul. Insya-Allah kita punya jalan di sana tu mudah. Itu sajalah kata-kata penutup. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Faisal. Saya bukan ustaz. Sangat menyentuh hati dan sama-sama kita memuliakan ibu bapa kita insya-Allah. Dapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala.